الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجعل له السمع والبصر والجنان سبحانه أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والطغيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, kerana perjalanan hidup manusia hanya beberapa hari sahaja. Bergeraknya masa bermakna semakin pendek umur kita. Sebagaimana diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, dia kata, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Kita ni manusia dikenali dengan nama anak Adam. Innama anta ayyam, hidup kamu ini hanya beberapa hari. Kalau kita lihat kepada perjalanan hidup kita, suatu perjalanan yang sangat pendek, khususnya kepada umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini, sebagaimana yang diriwayatkan Nabi kita beritahu, umat aku di antara 60-70, itu ramainya sekat itu. Berbeza dengan umat-umat yang dahulu yang begitu panjang umur mereka, maknanya peluang untuk mereka rujuk balik kepada Allah Azza wa Jalla itu masih ada. Namun begitu, tidak semua berpeluang untuk patah balik. Mana-mana yang tersilap jalan untuk kembali tidak berpeluang. Kata Hasan, innama anta ayyam, kamu hanya hidup beberapa hari sahaja. Fa in zahaba yaumun zahaba ba'du, bila hari kamu berlalu, maka telah berlalulah sebahagian daripada kehidupan kamu. Para jemaah sekalian, ini yang kita perlu muhasabah kepada umur kita. Aset besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, iaitulah diberinya peluang kita berada di atas dunia ini. Ada sebahagian ulama salafus salih, mereka mengatakan apabila berlalunya satu hari, maknanya daripada pagi tadi sampai malam, berlalunya hari tersebut, tetapi kita tidak dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak dapat naik menambahkan aset takwa kita seperti zikir, berfikir, muhasabah, dan juga kerja-kerja kebajikan yang dapat kita lakukan untuk kita catat di dalam suratan amalan kita, maka bermakna hari itu berlalu di saat kita berada di dalam kerugian. Berlalu satu hari, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita satu hari selama 24 jam. Setelah kita hitung 24 jam dikali dengan 60 minit, bermakna satu hari kita ada 1440 minit. Para jemaah, bayangkan apa yang dapat kita isikan dalam 1440 minit ini. Program-program yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tentulah para jemaah beritahu, oh saya sudah bekerja,
Lebih-lebih lagi yang kita berada di IGN ini, tentulah kita mempunyai aset yang besar, kerana kita datang ke sini untuk membantu orang-orang yang susah, membantu orang yang sakit. Pergi je ziarah orang sakit, berapa ribu malaikat mengiringi kita. Bagaimana kalau kita keluar daripada rumah dengan niat untuk membantu orang sakit? Tentulah pahalanya lebih berkanda-kanda lagi. Demikian juga apabila terjadi satu peristiwa besar pada tahun 1441 ini, iaitulah beberapa perkara terpaksa ditangguhkan. Contohnya, daripada awal sebelum Ramadan kita telah merancang untuk melakukan umrah, tak dapat pergi. Berapa puluh ribu jemaah haji yang telah membuat persiapan, berbelah-belah siri kursus tabung haji telah dihadiri, tambah lagi dengan kuliah-kuliah yang dibuat oleh pihak swasta. Tiba-tiba pihak kerajaan mengisytiharkan haji ditangguhkan. Mana kita tidak pergi haji tahun ini. Maklumat yang kami terima, rakyat Malaysia yang dapat mengejar haji tahun ini hanya seramai 8 orang sahaja. Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka 8 orang, itu pun yang berada di sana, berada di Mekah, di Madinah dan sekitarnya, mereka saja ada. Namun begitu, kita kena ingat bahawa masa yang Allah Ta'ala peruntukkan apabila kita tidak sampai ke tanah haram, sebagaimana kata di para ulama, di antaranya Ibn Rajab telah menukilkan kata-kata yang cukup masyhur. Dia kata, sesiapa yang tak sampai ke rumah Allah, tetapi janganlah dia putus dengan Rabbul Bait. Orang yang tak sampai pergi ke Baitullah, jangan pula kita putus dengan Rabb, Tuan punya Baitullah. Artinya kita masih lagi mempunyai peluang yang besar untuk kita melaksanakan ibadat-ibadat, sehingga dikatakan para ulama telah menyenaraikan beberapa ibadat yang mempunyai pahala haji. Ibadat yang mendapat pahala haji dan pahala umrah, kita kata ini sebagai tasliyah, untuk menenangkan ke hati kita, menenangkan keadaan kita bahawa aku tak boleh haji di Mekah, tapi kita masih lagi boleh melakukan ibadat-ibadat yang mempunyai pahala haji terhadap Baitullahil Haram. Para jemaah sekalian, seorang lagi pemikir ulama, Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, seorang masyhur, dikenali dengan ada mazhab Al-Hambali. Dia kata, min ajib ma naqattu min ahwalin nas. Dia kata, di antara benda pelik yang aku komen ataupun kritik kehidupan manusia, kita baca di sini, mudah-mudahan ia juga menjadi sentuhan kepada kita di dalam melayari hari-hari hidup, lebih lagi di saat kita berada di new normal yang terpaksa berjarak jauh. Kata orang, biar jauh tubuh tapi jangan jauh hati. Penjarakan tubuh tapi dibimbangi hati juga terjarak. Banyak pihak masjid duduk mengadu. Dia kata, waktu masjid sudah dibuka, telah diberi kebenaran untuk kita hadir, tetapi ada di kalangan masyarakat hati tidak terbuka. Masjid dibuka, hati tidak terbuka, maka nampak kelesuan kehadiran para jemaah ke masjid. Lain daripada hari Jumaat yang terpaksa pergi awal untuk mencapai gaya hidup baru, pergi Jumaat awal, siapa pergi lambat tak boleh masuk. Itu sebab. Tapi untuk solat Jumaat yang lain, pergi awal ke pergi lambat, memang masjid tak penuh. Kita mengatakan penjarakan, bukan semua kena jarak. Yang kita nak jaraknya supaya tidak bersentuhan, tapi jarak kita dengan rumah Allah setelah diberi keizinan tidak mungkin kita jarak. Maka kata Ibnu Aqil, di antara perkara yang pelik yang aku komen, aku perhatikan kepada ramai di kalangan manusia, mereka menangis, mereka sedih apabila berlakunya keruntuhan, kerusakan dalam negara. Mereka sedih apabila matinya keluarga. Mereka sedih, duka cita apabila pintu rezeki tertutup ataupun tidak luas. Terutama sekali apa yang berlaku di zaman kita ini, bila mari COVID-19, kita nampak banyak pintu-pintu yang tertutup, dan kita juga kena sedar Allah Ta'ala tutup di sini, dibukanya di sini. Saya tengok banyak perniagaan-perniagaan baru yang diterokai oleh anak-anak muda kita, ahli-ahli perniagaan,
maka dikenalilah dengan beberapa istilah yang disebut. Kita kenal dengan PKP, kita kenal SOP, dan kita juga boleh kenal dengan COD. Maka ini dia panggil banyak perkara-perkara baru yang timbul, tetapi mereka lupa, tidak menangis, tidak sedih dan duka cita apabila agama mereka sendiri, agama Islam itu dipijak-pijak. Apabila amalan sunnah Nabi SAW ditinggalkan oleh orang, bahkan menjadi satu benda yang terbalik. Kita nampak orang yang mengamalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai orang yang asing, dianggap sebagai orang yang dagang dalam dunia ini. Kita mengatakan pelik. Maknanya kita boleh menangis di atas kehilangan dunia, tapi kita tidak boleh menangis dengan sebab-sebab yang melanda agama kita. Kita tidak menangis dengan sebab maksiat yang menimpa, yang berluasa dalam kawasan kita. Apa kesimpulan? Kata di Ibnu Aqil, wa ma ara lizalika sababan. Yang aku nampak, punca yang berlaku di sebab-sebab ini bermula daripada kita tidak ambil cakna, tidak besarkan urusan agama, tapi kita lebih besarkan urusan dunia di mata kita. Maka nampaklah kepincangan yang besar itu telah berlaku. Para jemaah sekalian, itu dia panggil muhasabah tentang berlalunya masa. Kita semakin hari semakin diuji dengan ujian-ujian di dalam beragama. Maka banyak perkara yang perlu kita muhasabah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Huzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat radhiyallahu anhu, telah mengeluarkan satu riwayat bahawa satu hari dia bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar kata, siapa di kalangan kamu orang yang ingat hadis tentang fitnah? Jadi ada orang sahabat kata, saya ingat. Umar kata, aku bukan nak fitnah yang berlaku dalam keluarga, tetapi aku nak fitnah yang besar, seperti gelombang di lautan. Mana fitnah ni kalau datang, yang merusakkan bukan hanya negeri, tapi merusakkan agama orang. Maka ketika itu kata Huzaifah radhiyallahu anhu, Huzaifah ibn Yaman ini terkenal di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu sebagai pemegang amanah rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang akan berlaku, dan juga nama-nama senarai orang munafik yang telah diberi kepadanya. Maka Huzaifah beritahu, tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri 'udan 'udan. Akan dibentangkan fitnah itu ke atas hati manusia. Ini yang perlu kita ambil, bahawa manusia ini akan dibentangkan dalam hati dia ujian. Kal hasir, seperti bekasnya tika yang kita duduk. Tika bila kita duduk nampak berbekas. Fa'ayu qalbin, mana-mana hati yang senang menerima fitnah, maka akan ditompokkan dengan titik hitam ke atas hati tersebut. Tapi sebaliknya, kalau hati yang bersih, dia jadi licin seperti batu, tidak melekat. Fitnah mari diseimbangkan. Kita nak terima satu benda, kita tengok dulu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, ada dua asas penerimaan maklumat yang kita terima. Yang pertama dia panggil fatabayyanu, hendaklah kita ambil kepastian. Ada riwayat kata fatasabbatu, kita juga pastikan benda itu betul. Ada kalanya maklumat betul, tetapi huraian salah. Contohnya kita tengok gambar dua orang, laki-laki perempuan. Orang sebar, oh dia ni, tambah-tambah ustaz pula. Ustaz ni berkapal dengan perempuan. Kita kata betul, gambar sungguh ni, bukan gambar yang diedit. Tetapi itu diperlukan tabayun, bahawa kita perlu satu cara mekanisme, iaitulah minta penjelasan. Siapa sebelah awak? Jangan beri peluang kepada tangan-tangan yang kotor. Bila menyebarkan berita, menyebarkan gambar dan maklumat, ditulis di bawah biar gambar berbicara. Kita kata ini adalah merupakan pintu fitnah,
Yang melanda masyarakat hari ini, apabila dibuka pintu fitnah, dia panggil biar gambar berbicara. Kita kata ini tidak. Maka biarlah hati kita ni putih. Hati kita tu licin, tidak mudah melekat maklumat-maklumat yang salah. Maka ketika itulah dia menjadi putih dan tidak akan terkesan dengan fitnah. Madamatis samawati wal ard, selama ada langit dengan bumi ini, orang ini tidak putih. Tetapi yang berbahaya apabila semua perkara yang kita terima, Nabi kita buat aswadu mirba, dan menjadi seperti hitam yang berdebu. Hitam yang berdebu, keputihan, kita tak nampak seperti bekas yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, kita tak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Para jemaah sekalian, saatnya kita duduk hari ini, masa yang kita ada cukup singkat. Tetapi bagaimana kita nak menangani, mengambil suatu pendekatan yang besar? Sebagaimana kata di ulama hadis tentang syarah hadis ini, dua jenis hati manusia ini. Ada yang mudah menerima dan ada yang mencari kebenaran sebelum kita menerima. Maka disitulah kita perlu kepada suatu perkara sebelum kita terima maklumat. Sama ada berita yang berlaku hari ini, ataupun apa saja fitnah yang berlaku, bahkan lebih-lebih lagi maklumat di dalam beragama. Kita boleh je tengok poster orang post puasa pada hari Arafah. Nah, berdoa hari Arafah, kita berdoa pada pukul 7.30 petang sampai 12. Sedangkan kita berpuasa, berbuka puasa ikut Malaysia. Tapi oleh kerana poster keluar, kita pun ikut juga. Kita kata waktu sudah berlalu, kita sedang berpuasa, itulah di antara waktu mustajab doa. Tiba-tiba kita terlupa di situ dan kita pergi mencari yang lain-lain. Maka para jemaah sekalian, marilah kita isi masa kita. Marilah kita isi masa perjalanan hidup kita yang singkat ini, iaitulah dengan mengambil perkara-perkara yang jelas dalam hidup, dan juga perkara-perkara yang sudah nyata kebenarannya yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak menyesal di akhirat nanti, sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai hamba-hamba Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Apa yang kita nak isi, masa yang berlalu jangan dibiarkan begitu saja. Banyak perkara yang telah diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, iaitulah peluang yang sangat-sangat simple, yang sangat mudah, iaitulah al-istighfar dan wal azkar. Kita minta ampun dan kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita buat kerja, di saat kita dalam perjalanan, apa saja keadaan kita, contohnya jalan jam, menunggu lama di hospital, kalau kita isikan masa dengan istighfar, berapa banyak kita boleh. Karena itu apabila ditanya Imam Al-Hasan Al-Basri ataupun ulama salaf yang lain, orang mari tanya dia, ya Syekh saya susah, dia kata banyakkan istighfar. Orang ni mari mengadu tak ada anak, dia kata istighfar. Orang ni apa saja istighfar. Dia kata kenapa Syekh? Tak ada jawapan lain ke yang boleh kami manfaatkan? Tok Syekh itu kata Allah Ta'ala telah ajar kepada kita, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Maknanya dengan istighfar Allah Ta'ala buka pintu langit. Satu hari Sayyidina Umar solat istisqa. Dalam solat istisqa, dalam khutbah dia
Dia hanya sebut istaghfiru, minta ampun. Dia tak minta hujan. Orang tegur dia, ya Umar, kenapa kamu tak minta hujan? Kita ni doa istisqa minta hujan, kenapa tak minta? Umar kata, aku tak minta hujan, tapi aku minta dengan kunci pintu-pintu langit yang Allah Ta'ala janji, istaghfiru rabbakum, kamu minta ampun, aku akan turunkan hujan secara sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, di saat kita menghadapi bencana Covid ini, tidak ada cara lain selain daripada penjarakan, selain daripada usaha-usaha lain, kita perbanyakkanlah istighfar dan taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan bencana ini secepat mungkin, insya-Allah. Dan pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma 'alli baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma ayyid bidawamit taufiq wal hidayati was sihhati was salamah malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung. Allahumma hafaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutma'innan sakha'an rakha'an dar adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira bilal muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din la siyamal kufar al musta'mirin ya qawi ya matin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah wa min jami'i anha'id dunya jami'an innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana' wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkad ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada bala bencana, wabak penyakit yang berbahaya, khususnya Covid-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.